Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di waktu ini untuk fokus minggu depan kita berikan tumpuan kepada kedudukan ahli yang berhormat daripada Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang memutuskan untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mulai pada Khamis lalu. Beliau berkata keputusan itu dibuat setelah meneliti rintihan berterusan pengundi dan menitik beratkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda kawasannya. Bagaimanapun, Iskandar Zulkarnain berkata beliau tidak akan meninggalkan atau mengkhianati Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dalam apa jua keadaan atas prinsip taat dan setia kepada parti. Biarpun mungkin berdepan risiko tindakan disiplin oleh parti, Iskandar Zulkarnain berkata beliau tidak sanggup melihat pengundi di kawasannya terus terbiar dan ketinggalan hanya semata-mata kerana perbalahan naratif politik. Pilihan raya umum ke-15 yang lalu pada November lepas menyaksikan Iskandar Zulkarnain menang kerusi Parlimen Kuala Kangsar dengan mendapat 14,380 undi mengatasi calon Barisan Nasional BN Datuk Mastin Syam Razman yang menerima lebih daripada 10,000 undi dan Dr. Ahmad Tarmizi Ramli daripada PH lebih 10,300 undi serta calon GTA Dr. Yusmalia Muhammad Yusof 204 undi. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu itu pernah menjadi Setiausaha Politik Menteri Besar Perak sebelum ini, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Untuk meneliti dan menilai kedudukan ahli Parlimen Kuala Kangsar di dalam Dewan Rakyat, kita bersama-sama dengan Profesor Wong Chin Huat, saintis politik daripada Sunway University. Prof, kita nak mulakan dahulu berkenaan dengan insiden yang berlaku. Adakah ini unprecedented dalam khususnya bila kita menilai kedudukan ahli Parlimen yang memberi sokongan kepada kepimpinan yang berbeza dengan parti politik yang diwakilinya dengan mengambil kira kewujudan klausa berkenaan dengan anti lompat parti dalam Dewan Rakyat ketika ini, Prof? Kalau kita lihat dalam konteks selepas pengubalan dan kelulusan undang-undang anti lompatan, sememangnya ini unprecedented kali pertama kerana undang-undang itu baru berkuat kuasa pada Oktober yang lepas. Tapi kalau kita lihat konteks sebelum ini sebenarnya pernah berlaku. Kalau dahulu ahli-ahli parlimen ataupun wakil rakyat, mereka boleh selalu kata dia nak menyokong kerajaan atas alasan yang sangat serupa untuk membawa pembangunan kepada kawasan masing-masing dengan menyatakan, mengumumkan diri mereka sebagai ahli bebas. Tetapi sekarang tak boleh jadi ahli bebas kerana kalau dia jadi ahli bebas, dia akan dilucutkan jawatan ahli parlimen dan menghadapi PRK. Sebab itu kalau kita baca di sini dalam kenyataan YB paragraf perenggan keempat, dia kata biarpun kemungkinan berdepan dengan risiko sebarang tindakan disiplin oleh parti, saya tidak sanggup melihat pengundi-pengundi di kawasan saya terus terbiar dan ketinggalan hanya semata-mata kerana perbalahan naratif politik. Apa yang dimaksudkan di sini adalah parti bersatu. Kalau pihak tuan nak pecat saya, apa saya boleh buat? Tapi kalau pihak tuan tak pecat saya akan terus berada dalam parti. Mengapa? Kerana kalau kita lihat undang anti lompatan, dia membezakan antara ahli parlimen yang dipecat ataupun ahli parlimen yang keluar parti sendiri. Kalau keluar parti, dia akan dipecat, dia sebenarnya tidak akan dikenakan tindakan, kecuali kalau dalam kes parti DAP, Amanah, UMNO dan beberapa parti yang lain, saya rasa kebanyakan parti dalam pihak kerajaan sekarang, perlembagaan parti mereka meletakkan peruntukan bahawa parti boleh memberikan arahan bagaimana mereka harus bertindak dalam pengundi dalam dewan. Jadi kalau dia tidak mengikut arahan parti, mereka akan dilihat sebagai secara sukarelanya melepaskan keahlian. Dalam kata lain, kalau melepaskan keahlian, itu bukan dipecat.
itu dilihat macam letak jawatan. Jadi dia akan menghadapi PRK juga. Saya rasa Parti Bersatu pada ketiga ini belum ada peruntukan begitu dalam perlembagaan mereka, dan sama ada peruntukan begitu sah daripada segi perlembagaan, sama ada dia boleh dicabar dengan keabsahannya, itu kita belum tahu lagi kerana tak pernah ada pihak yang membawa kes begitu ke mahkamah. Ya, oleh yang demikian, Prof, adakah maksudnya untuk pengundian bagi Belanjawan 2024 ini, Ahli Parlimen Kuala Kangsar boleh mengundi berbeza dengan partinya, iaitu mengundi ke arah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana memberikan majoriti lebih besar kepada Kerajaan Perpaduan tanpa berdepan dengan sebarang masalah disiplin ataupun implikasi perundangan yang boleh menjejaskan kedudukannya sebagai Ahli Parlimen Kuala Kangsar. Begitu maksud Prof? Ini terpulang pertama dalam perbahasan dan juga kelulusan belanjawan ini, sama ada kita ada undi pecahan division vote, maksudnya kita kena ambil kira siapa undi kepada siapa, kerana dalam kebiasaan praktis parlimen kita, kebanyakan perang undang-undang termasuk belanjawan sebelum beberapa tahun yang lepas ini, mereka diluluskan secara bunyi, voice vote. Dia cuba tanya siapa yang sokong, ya. Siapa yang tolak, tidak. Kemudian dia kata suara yang sokong itu lebih besar, maka diluluskan. Kalau dia mengambil cara ini, maka Ahli Parlimen Kuala Kangsar, dia tak perlu tunjukkan secara spesifiknya sama ada dia menyokong atau tidak. Dan Parti Bersatu mengambil tindakan atau tidak. Ia boleh mengambil tindakan dengan menghukum beliau kecuali memecat beliau. Kerana kalau pecat beliau, maka dia bebas. Ahli bebas tanpa menghadapi PRK lagi. Itu yang sebenarnya akan menguntungkan ahli parlimen yang ingin keluar parti. Kecuali Parti Bersatu telah pun meminda perlembagaan partinya supaya sesiapa ahli parlimen yang tidak mematuhi arahan parti dalam pengundian parlimen dilihat sebagai secara sukareranya telah pun melepaskan keahlian. Ya, berdasarkan kepada apa yang berlaku dan situasi dalam Dewan Rakyat ketika ini, bagaimana pula Prof melihat ke hadapan? Adakah ia akan membuka satu floodgate ataupun menetapkan satu presiden yang membolehkan ahli-ahli parlimen yang berbeza kedudukannya di dalam Dewan Rakyat itu memberikan sokongan yang bertentangan dengan ketetapan parti politik? Untuk UMNO kita jelas bahawa memang ada satu ketetapan secara berperlembagaan untuk setiap ahli parlimennya hanya mengundi berdasarkan kepada keputusan parti. Tetapi untuk parti-parti yang lain yang tidak ada seperti mana Prof menyatakan tadi, setakat ini Perikatan Nasional belum ada klausa terbabit. Jadi adakah ke hadapan kita akan melihat corak pengundian dalam Dewan Rakyat yang lebih rencam, lebih dinamik dan memberikan keputusan dan mungkin sedikit sebanyak menggugat kedudukan kerajaan untuk meluluskan sebarang rang undang-undang dalam Dewan Rakyat, Prof? Saya rasa pertama, Kerajaan Perpaduan mempunyai majoriti yang cukup besar untuk meluluskan sebarang rang undang-undang. Kalau untuk meluluskan rang undang-undang yang berkaitan dengan pindaan perlembagaan, langkah yang pertama ialah untuk mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen MUA, Said Saddiq, yang saya rasa kalau pindaan itu ada asas yang munasabah, ahli parlimen MUA tidak akan menolaknya. Jadi sebenarnya Kerajaan Perpaduan tidak hilang 2/3 kecuali dia tidak boleh take it for granted. Andaikan bahawa dia segala rang undang-undang pasti akan dilulus dengan sokongan 2/3. Itu saja yang akan, tetapi kebebasan ahli parlimen Kuala Kangsar ini mungkin tidak bertahan lama kerana Parti Bersatu mungkin akan lihat bahawa untuk meminda perlembagaannya dengan memanggil satu perhimpunan khas
untuk meluluskan pindahan kepada perlembagaan, mencontohi langkah yang diambil oleh UMNO dan sebelumnya oleh DAP dan Amanah dan sebagainya. Dan lepas tu, Kuala Kangsar tidak ada ruang untuk membuat keputusan sendiri dalam Dewan tanpa menghadapi kesudahan dilucutkan jawatan. Jadi saya rasa ini tempoh ini tidak akan berpanjangan. Tapi saya ingin bawa kepada dua isu yang menyebabkan pertukaran pandangan ini. Kalau daripada kenyataan YB itu sendiri, panggilan ketiga suratnya kata, bagi mengelak sebarang kelakuan, dia kata dia kata yang kedua, keputusan saya juga ini adalah berkaitan dengan peruntukan kepada kawasannya. Jadi ini sebenarnya bukan satu trend yang bagus kerana dia melihat bahawa ahli parlimen pembangkang sebenarnya terpaksa untuk menyokong kerajaan kalau mereka ingin dapatkan peruntukan kawasan. Saya rasa ini sesuatu yang dahulu pernah dikecam oleh ahli-ahli parlimen TH sendiri di bawah pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dijanjikan dalam manifesto PH untuk berubah. Dan saya rasa itu sebenarnya sudah berhenti. Dan pokok ada besar, ada kecil, tangan ada kanan, ada kiri. Madani perlulah bersikap adil. Tiada wakil rakyat di anak tiri. Kita tak boleh katakan asalkan kawasan itu dapat peruntukan, jadi tak perlulah peruntukan itu diberikan melalui ahli parlimen. Ya, kalau begitu Prof, itu soal motif politik mengapa sokongan itu diberikan kepada Perdana Menteri dan isu berkenaan dengan peruntukan itu merupakan antara perkara yang mendapat perhatian. Tetapi selain daripada itu Prof, kita juga ingin bertanyakan berkenaan dengan kehadapan, adakah perlu ada lagi ubah suai terhadap undang-undang anti lompat parti itu sekiranya ini akan membuka satu ruang untuk lebih ramai orang politik bermain politik berbanding hanya memfokuskan kepada isu-isu dasar yang harus dibincangkan dalam Dewan Rakyat, Prof? Okey, saya rasa ini satu soalan yang cukup baik sekali. Bila kita lihat pada undang-undang anti lompatan, ia memang satu peralatan yang ada kesulitan sendirinya. Kalau ia terlalu ketat, akhirnya semua wakil rakyat akan menjadi pak turut kepada pimpinan rakyat. Maksudnya pimpinan rakyat akan menentukan apa jua pendirian mereka. Dan saya rasa itu sesuatu yang tidak sihat. Apa yang kita perlu dan kalau boleh disokong ialah mungkin cuma keputusan atas penerusan ataupun kejatuhan kerajaan. Maksudnya isu keyakinan dan juga belanjawan. Selain daripada itu seharusnya ada ruang dan itu satu isu. Yang kedua, kalau kita nak dan kalau dan kita lihat PRK itu sebenarnya dia tak semestinya akan dapat menakutkan ahli parlimen untuk melompat kalau mereka percaya bahawa mereka boleh menang. Itu tak semestinya di kawasan Kuala Langat, tapi kita tak tahu di tempat mana yang lain. Jadi untuk memastikan undang-undang anti lompatan ini lebih berkesan, apa yang kita perlukan sebenarnya ialah mengubah sistem pilihan raya kita sedikit untuk tambahkan kerusi yang kita boleh bagikan kepada wakil parti secara langsung. Maksudnya untuk parlimen kita ada dua undi. Bukan satu undi parlimen, satu negeri, tapi untuk parlimen pun dua undi. Satu undi kita bagikan kepada wakil kawasan seperti yang kita sedia ada, dan satu undi lagi kita bagi kepada parti. Jadi, parti akan dapat wakil berasaskan peratusan undi yang mereka ada. Dan wakil-wakil ini secara automatiknya dia tak boleh lompat. Kerana kalau dia lompat, kawasannya kerusinya akan dikosongkan
dan digantikan tanpa melalui PRK, tetapi dengan wakil dari parti-parti yang sama. Jadi dengan cara ini kita boleh pastikan keputusan pengundi pada pada PRU itu akan tetap dihormati dan dipelihara sampai penghujung 5 tahun untuk kerusi-kerusi langsung kepada parti. Sedangkan parti-parti kerusi-kerusi untuk wakil rakyat kawasan itu masih ada luangan sedikit untuk mereka lompat kalau mereka tak hadapi PRK dan sebagainya. Baik, terima kasih Profesor Wong Chin Huat, saintis politik Sunway University. Tapi Prof, kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk membangkitkan lebih banyak persoalan berkenaan dengan situasi semasa Dewan Rakyat. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali di waktu ini untuk fokus minggu depan. Ketika ini kita bersama dengan Nadir Al-Nuri, merupakan CEO Cinta Gaza Malaysia, yang mana ketika ini kita nak cuba dapatkan apakah situasi semasa di Gaza memandangkan 24 jam diberikan amaran oleh tentera Israel kepada penduduk untuk berpindah Nun dari utara turun ke selatan, yang mana jumlahnya lebih daripada 1 juta penduduk. Nadir, boleh kongsikan berdasarkan maklumat yang Nadir dapat, bagaimanakah situasi penduduk di Gaza ketika ini? Baik, sehingga sekarang ini belum lagi berlaku apa-apa bentuk serangan daripada Zionis Israel melalui jalan darat. Tapi sebagaimana yang dimaklumkan, sejak daripada semalam telah ada arahan untuk penduduk-penduduk yang berada di sebelah utara Semenanjung Gaza dan juga di Bandar Gaza untuk mengosongkan kawasan rumah mereka masing-masing. Tetapi sehingga kini belum ada lagi suatu pemakluman rasmi daripada IDF dan belum lagi diketahui adakah berbentuk untuk menakut-nakutkan atau betul akan adanya ground invasion daripada pihak tentera Zionis Israel itu sendiri. Saya berhubung dengan kawan-kawan saya di Cinta Gaza Malaysia, di pasukan kita di Gaza, dan kita sebenarnya sedang bertarung untuk meyakinkan mereka untuk tidak meninggalkan rumah mereka masing-masing, untuk terus kekal berada di tempat mereka duduk dan tidak membiarkan berulangnya Nakbah yang telah berlaku pada tahun 1948 terjadi semula. Kerana inilah yang berlaku pada tahun 1948, bila mana penduduk-penduduk ditakutkan dan mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, lalu tentera datang dan mengambil tanah yang kononnya kosong kerana telah pun ditinggalkan oleh penduduk-penduduk yang takut dengan keadaan yang berlaku. Kita tidak mahu peristiwa ini berulang semula, maka saya sedang meniup semangat ke dalam sahabat-sahabat saya yang berada di sana, yang mana daripada sekitar 20 orang ahli pasukan kita, 2 sahaja yang masih lagi dapat berkomunikasi bersama-sama dengan saya. Yang lain wallahualam kita tidak tahu khabarnya. Dan alhamdulillah sekitar 5 minit yang lepas juga saya baru menerima mesej daripada isteri saya yang juga berada di kawasan Bandar Gaza yang diarahkan untuk dikosongkan. Saya memaklumkan kepada isteri saya bahawa saya tidak membenarkannya untuk meninggalkan Bandar Gaza dan perlu kekal di sana sebagai orang yang sahabat, perlu menjadi orang yang kekal di sana dan tidak membiarkan tanah-tanah Palestin itu diambil secara percuma oleh Zionis Israel. Dan alhamdulillah beliau memaklumkan bahawa malam semalam mereka telah berkumpul dan berbincang, mereka telah mengkhatamkan Al-Quran dan Allah berikan dan campakkan ketenangan ke dalam hati mereka untuk mereka kekal di bumi dan Bandar Gaza itu, dan mereka tidak akan mengosongkan kawasan tersebut insya-Allah. Maksud Nadir, kedudukan isteri ketika ini di utara Gaza ataupun mereka juga berpindah lari daripada kemungkinan serangan yang akan dimulakan oleh tentera Israel itu, Nadir? Kawasan yang minta dikosongkan ialah kawasan sebelah utara Gaza dan juga Bandar Gaza. Yang ini kira-kira separuh daripada kawasan Semenanjung Gaza itu dengan populasi paling tinggi iaitu 1.1 juta orang. Separuh daripada penduduk Gaza disuruh bergerak ke arah bandar ataupun ke arah Gaza Tengah dan juga ke arah Gaza Selatan. Isteri saya masih lagi berada di Bandar Gaza dan Bandar Gaza tersebut jadi
Baik, kita terputus Nadir Anuri sebelah tadi dan beliau baru saja berkongsi bahawa keadaan semasa ketika ini memang rakyat penduduk di Gaza khusus di utara sedang bergerak ke arah selatan dan seperti mana dimaklumkan tadi isteri kepada Nadir juga ketika ini berada di Bandar Gaza. So di utara Gaza, Bandar Gaza, kemudian selatan Gaza merupakan kawasan diminta dikosongkan di utara dan mereka harus turun ke selatan dalam tempoh 24 jam yang mana tempoh itu semakin hampir dan semakin berakhir. Dan Nadir, kita juga ingin tanyakan berkenaan dengan kemungkinan adakah serangan tersebut akan berlaku pada bila-bila masa kan 24 jam tersebut sudah pun hampir tamat, Nadir? Risiko berlaku serangan itu ada, tetapi Zionis Israel seperti mana yang kita ketahui tidak boleh dipercayai dalam kata-kata mereka. Adakah apa yang disebarkan itu adalah datang dalam bentuk ancaman dan ugutan kosong semata-mata, atau adakah mereka akan betul-betul masuk ke dalam tanah Gaza? Itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh pastikan kerana usaha untuk menghalau dan mengeluarkan penduduk Gaza daripada rumah-rumah mereka ini telah pun berlaku sejak daripada awal peperangan, di mana rakan-rakan kita menyebutkan bahawa ada suara rakaman khusus yang dimainkan oleh Zionis Israel menelefon penduduk-penduduk yang berada di sana untuk mengosongkan rumah-rumah mereka, dan bila dikosongkan tidak pun dibom dan tidak pun diletupkan. Jadi sebenarnya kita tidak tahu sehingga kini adalah adakah apa yang dibuat oleh Zionis Israel adalah permainan minda ataupun psychological warfare semata-mata, atau adakah betul-betul mereka akan melakukan pengeboman. Tetapi apa pun saya yakin dan saya pasti pihak Mujahidin kekuatan mereka adalah serangan melalui darat. Maka jika berani untuk Zionis Israel masuk melalui jalan darat, mereka akan berdepan dengan cabaran yang sangat-sangat besar yang akan datang daripada pihak Mujahidin sendiri. Ya, adakah maknanya penduduk di Gaza akan mengikuti nasihat daripada Hamas? Setakat maklumat yang kita terima, Hamas meminta kepada penduduk jangan meninggalkan rumah masing-masing dan sekiranya itu dipatuhi pasti ada pertembungan di antara orang awam dan juga pihak tentera Zionis Israel ini, Nadir. Sebahagian daripada penduduk yang berada di Bandar Gaza dan utara Gaza tidak mendengar arahan daripada Hamas dan telah meninggalkan rumah-rumah mereka. Tetapi bila mana mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka dibom dengan roket dalam perjalanan untuk sampai ke sebelah selatan Gaza. Jadi sebenarnya penduduk berada dalam keadaan membimbangkan. Mereka tidak tahu sama ada nak meninggalkan rumah ataupun tidak. Tetapi yang saya nampak di media sosial yang disebarkan termasuk oleh rakan-rakan saya sendiri, mereka yang ada di sana, saya rasa majoritinya kekal di rumah mereka masing-masing. Mereka keluar berdemonstrasi dan memujuk orang awam dan memberikan semangat kepada jiran-jiran mereka untuk tidak meninggalkan kawasan Gaza dan utara Gaza. Jadi mungkin saya rasa sekitar mungkin 70-30 yang berpindah dan 70 ialah mereka yang kekal berada di rumah mereka masing-masing. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan bekalan air, makanan dan juga elektrik? Kerana kita juga difahamkan bahawa bekalan tersebut terputus dan tidak ada bantuan kemanusiaan antarabangsa juga dibenarkan masuk ke wilayah Gaza, Nadir. Mengikut maklumat mutakhir yang ada pada saya, contohnya kita sebutkan kawasan di Hospital Al-Shifa itu sendiri, di mana penduduk lari untuk berlindung di sana, sekitar 30,000 orang yang ada di dalam kawasan Al-Shifa itu, dan mereka berdepan dengan masalah untuk makan. Sahabat-sahabat kita di Cinta Gaza Malaysia dan My Afsar Defenders di Bumi Gaza telah pun menghubungi syarikat-syarikat untuk kita menyediakan pack-pack makanan, tetapi ternyata tidak dapat disediakan. Tetapi pada masa yang sama kita juga mendapat maklumat daripada Kementerian Pembangunan Sosial yang memaklumkan bahawa ada rombongan-rombongan bantuan makanan yang tersekat ketika ini di Mesir dan menunggu untuk dibenarkan masuk ke dalam Gaza untuk menyelamatkan keadaan. Akan ada campur tangan daripada Lubnan dan juga Mesir sekiranya keadaan semakin meruncing, kemungkinannya? Kemungkinan akan ada campur tangan dari Lubnan dan juga Syria, dan ketika ini kita melihat campur tangan itu berada ataupun berlaku di peringkat paling minimum, iaitu mereka membenarkan pejuang-pejuang Palestin yang berada di selatan Lubnan dan juga yang berada di Syria untuk melepaskan roket masuk ke dalam tanah haram Israel, tetapi tidak ada lagi campur tangan secara direct daripada Hizbullah dan juga daripada tentera katakan Bashar al-Assad di Syria. Dan kita sebenarnya sedang menunggu perkembangan
di sana dan saya pasti mereka juga sedang mengukur keadaan di lapangan, adakah akan berlaku campur tangan ataupun tidak, adakah waktu ini adalah waktu pembebasan yang mereka tunggu-tunggu ataupun belum lagi sesuai waktunya untuk mereka melakukan campur tangan. Baik, terima kasih Nadir Al-Nuri, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia berkongsi pandangan dan juga keadaan semasa di Gaza ketika ini. Kita berdoakan terbaik bagi semua penduduk yang terpaksa berpindah dalam masa yang sangat singkat dan seperti dimaklumkan 70% masih lagi kekal dalam rumah masing-masing. Kita doakan keselamatan untuk mereka bertempur dan juga berdepan dengan pertembungan yang berlaku ketika ini. Terima kasih Nadir Al-Nuri dan itu sahaja kupasan untuk Fokus minggu depan di waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.